pada aras laut, tekanan atmosfera mempunyai nilai kira-kira 100,000 Pascal. Oh, besar. 100,000 Pascal tekanan. Sebenarnya kita ni diberi tekanan yang besar oleh atmosfera. Nak tahu? Kalau yang tak tahulah kan. Lebih kurang 100 kilo Pascal, convert kepada kilo. 100 kilo Pascal tekanan yang dikenakan oleh atmosfera kepada kita yang berada di permukaan bumi. Kan? Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan cair. So ada beberapa eksperimen yang boleh dilakukan di sekolah lah. Kita kat rumah tak adalah barang-barang ni. Tapi eksperimen ni penting. Terutamanya eksperimen 2.1 ni. Okay, so ini penting. Dia nak kaji berkenaan dengan apa? Dia cuba kaitkan antara tekanan cecair dengan kedalaman cecair. So ini kaedah menulis inference. Bagi yang belum tahu tu, ini kaedah menulis inference. Inference ni dia ringkas. Dia tak ada direction. Okay, so kalau kita kata tekanan cecair bergantung kepada kedalaman cecair, bagaimana kebergantungan itu kita tak tahu. Kita tak nyatakan. Itu inference. Ringkas, simple saja. Tetapi kalau hipotesis ni dia lebih spesifik. Okay, lebih spesifik sebab dia melibatkan direction. Macam mana? Okay, macam ni. Semakin bertambah, ini maksud direction tu, semakin bertambah kedalaman cecair, semakin bertambah tekanan cecair. So dia melibatkan direction. Kalau dikatakan kat sini semakin dalam, maka tekanan semakin dalam. Itu hipotesis yang kita buat. Okay, begitu. Okay, kemudian tujuan kita buat eksperimen ni mengkaji hubungan antara kedalaman cecair dan tekanan cecair. Biasanya kita kaitkan dengan MV dan RV. Okay, so ini manipulative variable dan ini responding variable. So kita kawal kedalaman cecair dan kesannya kita akan nampak tindakannya kepada tekanan cecair. Okay, so eksperimen sangat penting sebenarnya. Jadi kena buat lah bila balik kat sekolah kena buat. Okay, pemboleh ubah yang terlibat. Okay, yang pertama sekali kedalaman, nampak? Yang dimanipulasi adalah kedalaman H. Kemudian yang bergerak bawah adalah tekanan cecair. Yang diwakili oleh perbezaan ketinggian turus air D antara dua aras air di dalam TUU. So ini kita sebut apa tahu? Ini kita sebut Kita sebut definisi secara operasi. Sebab kita tak kira tekanan cecair. Kita memang nak dapatkan tekanan cecair, tetapi kita buat benda lain. Kita buat benda lain dan benda lain itu mewakili benda yang kita nak. Itu maksud definisi secara operasi. Jadi definisi secara operasi tekanan cair ini merujuk kepada perbezaan ketinggian turus air yang kita labelkan sebagai D besar. Okey, antara dua aras air di dalam TUU. Okey, itu adalah bergerak balas, pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, yang dimalahkan ketumpatan cecair. So dalam keadaan semua tekanan, semua kedalaman yang kita guna, ketumpatan cecair adalah sama ataupun tidak berubah. Sudah pastilah sebab kita tak tukar cecair kan. Kita kekal dengan cecair yang sama. Okay, and then kita tengok senarai radar dia perlukan bla 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 ni. Yang penting sekali di sini ada apa? Yang penting sekali dia kena ada benda-benda yang seperti TUU ni, kena ada corong tisel dengan bahagian bawah tu ditutup dengan getah nipis. Lepas tu untuk mengukur dia kena ada pembaris meter. So benda-benda ni kena ada dalam penulisan. Okey, penulisan laporan ataupun penulisan perancangan. Okey. Mungkin you all tak terlibat dengan perancangan dah sekarang sebab konsep sebab format kertas 3 dah berubah. Okey, format kertas 3 you cuma tulis laporan, you tak ada perancangan lagi. Okey, tak ada masalah lah. Okey, kemudian bahan yang ada ialah bahan air dan pewarna makanan. Okey, so pewarna makanan ni kita kena tambah sikit sebab kita nak nampak perbezaan dia. Kalau kita nampak air susah nak tengok, sebab air kan tak ada warna kan. So kalau kita letak pewarna tu kita nampak, wah, nampak letak warna merah nampak teringat air sirap kan. Okey, kemudian prosedur dia okey, boleh bacalah ni Okey, yang pertama sekali saya jelaskan sebab saya rasa ini adalah eksperimen yang penting, jadi saya jelaskan. Okey, yang pertama sekali sediakan susunan radar seperti yang ditunjukkan darjah 2.2 pada awalnya corong tisel berada di luar silinder penyukat. Okey, duduk kat luar dululah. Dan aras air di dalam kedua tiup adalah sama. So semasa corong tisel ni duduk kat luar, tak masuk lagi dalam air ni, aras air yang berwarna ni sama. Arah dia sama sebab tak ada apa-apa tekanan lagi. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, tolak corong tisel ke dalam silinder. Kita pun masukkan corong ni ke dalam silinder dengan kedalaman 4 cm. Ikutlah. Okey, so H yang pertama 4 cm. Okey, pada kedudukan
H 4 cm, kita ambil pembaris, kita ukur berapa D. So berapa dia, maknanya bila kita masukkan, dia pun ada pergerakan air yang berwarna tu pun ada bergerak. Okey, so kita tengok berapa D dia tu. D dia adalah beza permukaan antara dua cabang, dua aliran tube tu. Kemudian tentukan perbezaan ketinggian D. Okey, dah sebut tadi. Yang keempat, ulang langkah 2 hingga 3 bagi kedalaman yang berbeza, iaitu 8, 12, 16 dan 20. So ini kaedah kita menulis prosedur. You kena tahu ini. Okey, so 8 cm tadi 4 awal kan. So kita masukkan lagi. Di sini contohlah, contoh di sini 4, lepas tu di sini 8 dan seterusnya. Okey, kita tolak masuk. Yang D ini sepatutnya D ni akan bertambah. Okey, jarak di antara dua tu akan bertambah. Okey So kalau you perhatikan kat sini, kalau kita bagi markah ataupun kita buat saya makan, dia mesti ada satu yang dipanggil bagaimana untuk kita mengawal pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey, so yang nombor 2 ni lah. Yang nombor 2 ni menjelaskan bagaimana kita mengawal pemboleh ubah yang dimanipulasi. So bermaksudnya kita kawal dia punya kedalaman. Okey, and then bagaimana yang untuk kita dapatkan bacaan ataupun tindak balas tu. Maksudnya kita nak ukur ataupun nak kesan pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, itu yang kedua. Biasa poin penting tu Kalau markah pun kita ini markah pertama, ini markah kedua. Okey Dalam prosedur dia ada 3 markah lah, biasa kita tanda kertas 3 sebelum ni Okey, kemudian yang keempat ada perkataan ulang ni. Okey, so ada perkataan ulang bersama dengan sekurang-kurangnya lagi 4 set. Kita dah ada 1 tadi, yang pertama 4 ni yang pertama. So kita ada tambah lagi 1, 2, 3, 4. Ada 4. So total semua ada 5. Ada 5 set bacaan. Okey, so kita akan dapat markah ketiga. Ini format yang lama Ini format lama. Format yang baru ni saya tak pastilah macam mana, nanti kita perhalusi lagi daripada semasa ke semasa. Okey, kemudian rekod dia kita punya perbezaan tinggi. So dekat sini kita akan nampak lah. Kita akan nampak, okey, contohnya di rekod macam ni, perbezaan ketinggian kita dapat pada 4, pada 8, 12, 16 dan 20. So kita boleh tulis kat sini dalam unit sentimeter. Okey, dalam unit sentimeter. So tak perlu ubahlah. Okey, kemudian dia suruh kita buat, lukiskan graf D melawan H. So D melawan H, betul lah. Ini paksi apa? Paksi Y. Okey, so yang ini paksi X, sebab dia adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi, duduk pada paksi X. So paksi Y kita adalah ketinggian dia. Okey, so ketinggian turus air paksi Y. Bukan, ketinggian perbezaan aras air. Okey, so itu duduk pada paksi Y. Jadi yang ini H, okey, yang ini D. Begitu. So nanti kita akan dapatlah dia punya pattern ataupun plot graf tu Kemudian kesimpulan apa? Kesimpulan yang dapat dibuat daripada eksperimen ini, okey, biasanya betul apa yang ditulis oleh hipotesis lah kan, sebenarnya kan. So kita kata hipotesis diterima lah. Kita tulislah kesimpulan dia. Kita kata semakin dalam semakin tinggi tekanan. Oleh itu hipotesis diterima. Beres kan? Itu kesimpulan yang kita dah boleh buat. Okey. So ada satu eksperimen yang ringkas yang you boleh buat kat rumah sebenarnya yang berkaitan dengan perkara ini. Okey, tak perlu kita sampai kat sekolah untuk membuktikan perkara ni sebenarnya. You kat rumah pun boleh buat. Ambil botol air minuman ni kan, buat 3 lubang macam ni. 1 lubang saiz yang sama Okey, 1 lubang, 2 lubang, 3 lubang. Buat 3 lubang ni. Lepas tu dia suruh tampal dengan pelekat. Okey, pita pelekat supaya tak keluar air bila kita isi nantilah. Okey, so kita pun tampal pelekat, lepas tu kita pun isi air penuh. Isi air penuh, duduk dekat sinki ke kan, dekat ada besin tadahan ke kan. Kita pun cabut, kita pun tarik pita pelekat tu, dan kita akan dapat pancutan air tu akan berlaku. Okey, so yang kita tadi tekanan disebabkan oleh kedalaman dia. Semakin dalam semakin besar tekanan. So kawasan ini paling tinggi tekanan. Betul tak? So yang kedua yang ini dan yang ketiga yang ini. Jadi macam mana kita nak nampak dia? Kita nampak dia dengan jarak pancutan air itu. Jadi logiknya yang paling bawah ni menerima tekanan paling besar, so dia akan memancut paling jauh. Mungkin dia akan memancut macam ni. Begitu jauh. Okey? Yang ini dekat sikit. Dekat sikit. Dia macam ni, dekat sikit. So yang ni yang paling dekat sebab dia menerima tekanan yang paling kecil. Okey, so lebih kurang macam ni lah. You boleh buat sendirilah and then nampak dengan jelas kat situ. Okey, and then eksperimen 2.2 pula, kita nak tengok faktor tekanan cecair bergantung kepada ketumpatan cecair. So ini penting juga, tapi saya tak nak jelaskan yang inilah. Okey, cuma nampak kat sini ini adalah manipulative variable ke pemboleh ubah yang dimanipulasi. Yang ini adalah
dia punya responding lah ROE. So nampak kat situ and then cara tulis tadi pun saya dah beritahu. Okay, so sama saja cara tulis dia, and then kita pun dapatlah kesimpulan dia. Okay, kesimpulan dia bagaimana ketupatan tinggi maka tekanan pun tinggi. Contoh dia macam tu kan. And then okay, apa lagi? Ini contoh dia lah dia contoh dia guna cecair yang berbeza. Ini guna cecair lain alkohol. Yang ni diguna alkohol, beaker A diguna alkohol, beaker B diguna air biasa, manakala beaker C diguna glycerin. Macam minyak lah kan. So ditanda kat sini nampak. Dia tanda. Baca satu-satu lah. Ikut step by step dia. Kemudian kita buat eksperimen. And then kita dapat nilai D ni. Okay, kedalaman sama. Kedalaman tidak berubah lah. Itu sudah jadi pemboleh ubah yang dimalarkan. Okay, pemboleh ubah yang dimalarkan kedalaman cecair H. Jadi H tu adalah sama. Kalau kita nak set kat itu berapa sentimeter, so kita kena setkan ketiga-tiga bekas itu dengan jarak ataupun kedalaman yang sama. Okay, dan buatlah itu. Okay, so kita dapatlah dia punya perbezaan ketinggian aras air itu berlaku. Okay, so kita pergi ke seterusnya. Aktiviti ni simple saja. Dekat sekolah saya rasa boleh katakan hampir semua sekolah lah ada apparatus ni. Okay, ada alat ni kaca ada kaca yang ada banyak bentuk macam ni kan. So bila cikgu isi air kat sini, dia duduk kat sini, kat sini, duduk kat sini dengan aras yang sama, maka kita kata tekanan dia pun sama. Okey, tekanan itu bergantung kepada ketinggian kan. So kalau bila kita isi kat sini tapi air pergi kat sini, pergi kat sini, so dia dapat satu arah yang sama. Okey, so itu membuktikan bahawa tak kisahlah dia bentuk apa pun, tapi bila ketinggian dia sama, maka tekanan dia pun sama. Okey, itu saja nak buktikan lah and then itu pun sama juga, kita boleh buat eksperimen ni kat rumah. Tapi yang ni kita tebuk dia sama level. Okay, ni sama level, tebuk kat sini, tebuk kat sini. So kita tutup, mula-mula kita tutup, isi air kita tutup, lepas tu kita pun buka pita pelekat tu, dia akan memancuk pada jarak yang sama. Okey, itu membuktikan bahawa pada ketinggian ataupun kedalaman yang sama, tekanan dia adalah sama. Okey. Dan then kita tengok contoh masalah yang ada. Contoh masalah ini penting. Okey, ini melibatkan pengiraan lah. Darjah 2.6 menunjukkan sebatan tiub U yang diisi dengan cecair X. Cecair X dan kemudian ditambah dengan cecair Y. So dalam tiub ni ada dua jenis cecair lah. Satu cecair X, satu cecair Y. Warna pun berbeza kat situ. Okey, radas ini boleh digunakan untuk membandingkan ketupatan dua jenis cair yang tidak bercampur. Jadi kita boleh tentukan ketupatan salah satu. Okey, dengan syarat salah satu dia berilah kan. Kalau dia tak beri, susahlah kita nak buat. So salah satu kita tahu. Contoh X ni kita letak air. Di keadaan macam ni, kalau ada yang tak faham tu. X ni kita ada air. Lepas tu Y ni kita tak tahu apa. Kita cuma nak tahu dia punya ketupatan dia. Okey, ketupatan dia kita nak kira. Tapi kita tak tahu dia tu apa. Tapi cecair X ni kita tahu. Air katakan. So kalau kita tahu air, maknanya ketupatan dia pun kita tahu. Simple kan. Jadi ketupatan dia kita tahu, ketupatan cecair X kita tahu. And then bila kita buat eksperimen ni, kita dapat ketinggian yang tertentu. Ketinggian tertentu. So daripada ketinggian H1 dan H2 ni, kita pun boleh kira ketupatan cecair Y ni. Begitulah. So macam mana kita nak buat? Okey, tengok baik-baik. Yang pertama sekali dia macam mana dia setting Yang pertama sekali cecair di titik A, inilah. Di titik A ni, okey, kita anggap sebagai tekanan P1. Okey, tekanan P1. Oleh P1 tu tekanan yang disebabkan oleh cecair, oleh tinggi turus cecair ni. Tinggi turus cecair A. Okey, so ini kita kata tinggi turus. Jadi tekanan di A ni disebabkan oleh tinggi turus ni. Boleh bayang tinggi turus ni. Ini tekanan yang disebabkan oleh kat point A. Dan tekanan A itu, tekanan di point A P1 yang kita label tu sama dengan kedalaman 1 darab dengan ketupatan cecair 1 darab dengan graviti. Boleh Okey, so di mana P1 ialah ketupatan cecair X lah. Okey. Kemudian pada sebelah yang satu lagi ni, tekanan cecair di titik B ataupun kita sebut P2 kat situ. Sini ada P1. Okey, sini ada P1, sini ada P2. Di mana P2 sama dengan H2 darab dengan rho 2 darab dengan graviti.
iaitu P2 sama dengan ketumpatan cecair Y. Okey, so kita ada dua jenis cecair kan tadi kan. Jadi kita ada ketumpatan P1 dan ketumpatan cecair 1 dan ketumpatan cecair 2 ataupun cecair X dan Y tadi. Oleh sebab titik AB berada pada aras yang sama. Okey, so ni kita nak kaitkan konsep yang kita dah belajar tadi. Okey, so bila dia keadaan dia sama, maka dikatakan situ tekanannya adalah sama. Dengan kata lain, tekanan di titik P ataupun tekanan di titik A ataupun P1 sama dengan tekanan di titik B ataupun P2. Nak senang sebut, P1 sama dengan P2. Di sini. Okay. So P1 sama dengan P2. And then kita gantilah P1 ni apa? P1 ni tadi kan kita dah cakap atas tu tadi. H1 darab dengan ρ1 darab dengan graviti. Manakala P2 pula, H2 darab dengan ρ2 darab dengan graviti. So kita tengok graviti sama kat sini. Dia duduk kat bumi je. Sama. So kita boleh cancel out. Maka kita pun dapatlah persamaan H1 ρ1 sama dengan H2 ρ2. Nampak? Okey, begitu cara kita nak tentukan ketumpatan sesuatu bendalih sesuatu cecair. Okey, so contoh kat sini kata nilai H1 dan H2 boleh diukur dengan pembaris. Bila kita buat eksperimen tu tadi saya dah sebut kan. Jika ketumpatan cecair X P ρ1 diketahui. So katakanlah ini cecair air. Jadi kita tahu dia punya ketumpatan air. Maka ketumpatan cecair Y boleh dihitung ataupun sebaliknya. Boleh So contoh dalam kes ni kita nak tahu P2 kan. So kita jadikan P2 ni sebagai subjek. P2 sorry bukan P ρ2 sama dengan H1 HI pula. Tak apa. H1 darab dengan ρ1 kita bahagi dengan H2. So kita dapat tentukan ρ2 iaitu ketumpatan bagi cecair kedua dalam kes ni cecair Y. Okey, so simple saja sebenarnya. Kemudian kita tengok menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan cecair. Okey, so kita nak lebih detail lagi dan lebih mendalam lagi ni macam mana keadaan dia Okey, formula P sama dengan H rho G digunakan untuk menghitung tekanan pada satu kedalaman dan cecair. Jadi permukaan cecair turut mengalami tekanan. Oleh itu tekanan sebenar lain tekanan cecair lain. Tekanan cecair disebabkan oleh cecair. Okey, tekanan sebenar dialami oleh satu objek dalam cecair dihitung dengan rumus yang berikut. Okey, apa yang lainnya? Yang lainnya ialah ditambah dengan tekanan atmosfera. Okey. So, kita dah masuk dalam air, kita dah diberi oleh tekanan air. Dalam masa yang sama, rupa-rupanya ada tekanan atmosfera yang menekan air tu. Jadi kita kena tambahlah tekanan atmosfera tambah dengan tekanan air. Itu kita katakan sebagai tekanan sebenar. Okey tekanan sebenar. Baik, kita katakan okey, ini info celik ni. Ini pun menarik info ni. Pada aras laut, tekanan atmosfera mempunyai nilai kira-kira 100,000 Pascal. Besar. 100,000 Pascal tekanan. Sebenarnya kita ni diberi tekanan yang besar oleh atmosfera. Nak tahu? Kalau yang tak tahulah kan. Lebih kurang 100 kilo Pascal, convert kepada kilo. 100 kilo Pascal tekanan yang dikenakan oleh atmosfera kepada kita yang berada di permukaan bumi. Kan? Okey, mungkin inilah sebabnya kenapa mungkinlah kalau ada makhluk asing nak datang ke tempat kita, dia tak boleh nak survive. Sebab apa? Sebab mungkin tempat dia tu tekanan dia rendah. Contohlah kan, tekanan dia rendah ataupun tekanan dia lebih tinggi. Jadi bila dia datang ke tempat kita, tekanan dah tak sama. Dia masuk dalam atmosfera ni, dia dah rasa pening lah. Macam Man of Steel tu kan. Yang Superman tu lawan dengan kan. Yang jahat tu kan dia tak biasa dengan keadaan di bumi. Okey, Superman tu memang dah biasa kan. Dia dah daripada kecil lagi, mungkin peringkat awal tu mungkin dia tak okey juga, tapi sebab dia dah membesar dalam keadaan atmosfera bumi, so dia dah biasa kan. Macam kita lah, kita lahir-lahir je dah terus berada dalam atmosfera bumi, so kita tak ada masalah, kita tak rasa pun ada tekanan yang begitu besar sebenarnya Kalau kita berada di tempat lain, kita akan rasa lah. Contohnya kita pergi ke bulan, contoh kita pergi ke planet Marikh. So, kalau kita pergi ke planet lain, so mungkin kita akan terasa dia punya perbezaan dia. Okey, so ini penting. So tekanan sebenar sama dengan H rho G tambah dengan PATM. Okey, so ini ini adalah tekanan cecair dan ini adalah tekanan atmosfera. Okey, so bila nak guna ni? Bila mana tekanan sebenar diminta? Kalau kadang-kadang soalan tu dia minta berapakah tekanan cecair.
Kalau ditanya berapakah tekanan cair, kita cuma guna formula ini saja. Formula P sama dengan H rho G je. Tapi kalau dia minta tekanan sebenar, biasa kita akan tambah dengan tekanan atmosfera. Bagaimana clue dia? Clue dia biasanya dalam soalan kita tu dia beri pemalar untuk tekanan atmosfera. Kan? So kita nampak ni macam nak guna tekanan atmosfera dia bagi kan. Kalau dia tak bagi tu mungkin tak gunalah. Tak diperlukan. Sebab tu dia tak beri. Okey, contoh satu. Kita tengok sini. Raja 2.7 menunjukkan seekor ikan berada pada kedalaman 1.5 meter di dalam sebuah akuarium. Besar akuarium ni. Besar ni kan. Besarlah akuarium ni 1.5 meter. 1.5 meter tinggi kan. Okey, ketepatan air akuarium ialah 1050 kg per meter padu dan tekanan atmosfera 100 kilopascal. Okey. And then dia bagi kita nilai penciptaan graviti 9.81 meter per saat. Kalau diberi macam ni jangan guna 10 saya kalau saya jumpa mesti saya kena ingatkan. Okey, kalau diberi nilai G 9.81 jangan pula pergi gata-gata tangan pergi guna 10 pula. Guna 10 tu jika tak diberi Okey, so keadaan dia macam ni lah. Seekor ikan ni kan. Nampak dah ikan tengah bercakap ni. Macam ikan betina ni, ikan jantan. Okey, so dia makan macam dia bercakap macam ni kan. Kemudian kedalaman dia rupa-rupanya 1.5 meter. Besar akuarium ni sebenarnya. Koman-koman akuarium ni 3 meter punya lebar. 3 meter punya panjang. Panjang lah Jadi nak kira berapa tekanan yang dikenakan oleh ikan ni. Ikan ni. Berapa tekanan yang dikena oleh air kepada dia. Okey, berapakah tekanan dia alami oleh ikan itu disebabkan oleh air di sekelilingnya. Itu bukan tekanan sebenar yang bertindak ke atas. So dekat sini A ni dia nak kira tekanan yang disebabkan oleh air. Nampak? Tekanan yang disebabkan oleh air. Maknanya kita kena guna P sama dengan H rho G je lah. Tapi yang ini tekanan sebenar. Jadi tekanan sebenar kita kena tambah dengan PATM. Betul tak? Okey, so kita tengok cara dia jawab. Okey, seperti biasa kita jumpa lagi cara penyelesaian langkah 1 sampai langkah 4. Okey, mengenal pasti masalah, kita dah kenal pasti, kita tahu apa yang kita nak buat. Kemudian mengenal pasti maklumat yang diberi. Okey, ada maklumat diberi termasuklah graviti diberi. Kemudian langkah 3 mengenal pasti rumus yang boleh digunakan. So tadi saya dah tulis tadi rumus ada 2 yang kita boleh gunakan bergantung kepada keperluan. Okey, langkah 4 menyelesaikan masalah secara numerical. So kita kena substitute values yang ada tu lah. Okey, yang pertama sekali tekanan air ke atas ikan P. So, ini adalah dia punya masalah dia kan. Masalah yang kita nak atasi. Okey, kedalaman ikan diberi 1.5. Okey, ni maklumat-maklumat diberi ketepatan air, diberi rho berapa, penciptaan graviti diberi. Okey, so kita dah berjaya keluarkan maklumat-maklumat yang diberi. Kemudian kita pun kena fikir rumus apa yang kita nak guna. Contohnya soalan 1, soalan A ni dia cuma nak kira tekanan yang disebabkan oleh air kan. Jadi kita guna rumus ni je lah. Dan kita gantikan. Yang keempat kita ganti. Kita dapatlah tekanan yang disebabkan oleh air ialah 15.5 kilopascal. Okey, itu selesai yang soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua disuruh kita kira tekanan sebenar. Tekanan sebenar di mana tekanan atmosfera diberi 100 kilopascal. Jadi tekanan sebenar kita tambahlah yang kita kira tadi tekanan air tadi. Kita tambahlah dengan tekanan atmosfera. So kita dapatlah 115.5 kilopascal. Beza kan? Okey. So, tekanan yang kita dikenal oleh air tu 15.5 je. Tapi bila tambah dengan atmosfera 105. So sebenarnya tekanan atmosfera tu jauh lebih besar daripada tekanan yang dikenakan oleh air. Okey, saya cerita sikit Sebenarnya kalau kita duduk dalam kolam kan, katakanlah kita berdiri di dalam kolam ni kan. Okey. So tekanan yang dikenakan kepada kita dikatakan dipengaruhi oleh tinggi air kan. Maksudnya semakin dalam semakin kuat tekanan yang kita kenakan. So olah-olah seperti apa tahu? Seolah-olah seperti tekanan yang kita alami ni ialah tekanan yang disebabkan oleh air di atas kita. Air yang di atas kita yang tolak kita ni. Itu yang dimaksudkan. Sebab air di sini tidak mempengaruhi sebenarnya. Dia tak sebab dia saling cancel out. Okay, ada yang di sebelah kiri, ada sebelah kanan. Jadi dia saling membatal. Okay, so yang besarnya diberi oleh air di atas kita. Dia menghempap kita sebenarnya. Okay, so keadaan dia macam itulah. And then kita tengok lagi. Okay, contoh 2. Ini pun penting juga. 2.8. Okay, ini penting lah. Kalau sekurangnya korang kena tahu cara nak kira sampai ke tahap ini. Itu yang penting. Okey, Raja 2.8 menunjukkan sebatang tiub U yang diisi dengan air dan minyak zaitun. Jadi air dengan minyak tidak bercampur. Jadi kat sini adalah minyak zaitun, dekat sini adalah air. Terbalik. Dekat sini adalah minyak zaitun, di sini adalah air. Kan? Okey, jadi
dia nak suruh kita hitung ketumpatan minyak zaitun. So ketumpatan air diberi. Jadi kita tahu tadi kan, bila ketumpatan air diberi, kita tahulah ketumpatan minyak zaitun tu. Jadi kita gunalah persamaan yang kita dah tahu tadi, iaitu ini. Kita guna yang ini je. Tak payah lagi masuk P, Q tu, kita terus je guna yang ini. Okey, kita cari perkadaran di situlah. Okey, so maklumat-maklumat telah diberi, kita gantikan, kita nak nilai P. Okey, so P2 kita ganti masuk, and then kita dapatlah nilai ketumpatan bagi minyak zaitun. Okey, cuba bandingkan ketumpatan minyak zaitun dengan ketumpatan air. Ketumpatan air lebih tinggi. Minyak zaitun 909, ketumpatan air 1000. Sebab itulah air menolak minyak zaitun, nampak ni air walaupun sedikit tapi dia berjaya menolak. Begitu So minyak zaitun pun ada juga. Minyak zaitun dia lebih banyak, so dia menolak sikit. Tapi kita nampaklah kehebatan air kat sini kan. Okey, so begitulah keadaannya. Ini simple saja, tak susah. Tapi dia you kena tahu Okey, so kegunaan tekanan dalam tekanan cair dalam kehidupan memang banyaklah banyak. So yang pertamanya, contoh dia seperti kedudukan tangki air di rumah kita. So tangki air itu duduk di kawasan tinggi, tempat tinggi. Dia tak boleh duduk sama aras dengan kita duduk. So dia mengalir perlahan. Jadi kita perlu tempat yang tinggi, maka dia akan mengalir dengan lebih laju lah. Okey. Yang kedua, kedudukan cair intravena. Okey, ini siapa-siapa yang pernah sakit kena masuk air kan. Buat apa tu? Masuk air kan. Makan apa yang berlaku dekat klinik hospital tu, duduk dalam ward. Okey, doktor cuma masukkan air je. Itu yang bahasa disebut tu kan. Okey, so dia letak kat tinggi sikit. Dia gantung kat tinggi daripada kita. Ada gantung tinggi daripada tempat yang dia nak keluar tu, maka ada tekanan yang akan tolak keluar. Okey, dan dikawal oleh pelaras lah. Ni pelaras dikawal, kita nak drop itu berapa titik. Titik tu berapa dalam masa 1 saat. 1 saat dalam masa 1 minit. Okey. Okey, lepas tu pembinaan empangan. Okey, ini yang cakap tadi. Jadi kita secara tak langsung kita dah faham dah kenapa dia punya saluran keluar tu duduk di bawah. Okey, sebab apa? Sebab dia nak masukkan tekanan yang tinggi kat sini kan. Tekanan tinggi ni sebab dia ada H kat sini. Lagi dalam, lagi kuat tekanan dia. Sebab tu air tadi memancut laju kan. Kat sini ni dia memancut keluar kan. Kita tengok depan tadi kan, memancut keluar kat situ. So air ni laju. Kenapa kita nak tekanan tinggi? Sebab kita nak pastikan kelajuan air tadi dia berjaya memutarkan turbine. Okey, memutarkan turbine untuk menjana tenaga elektrik. So ini nanti you akan belajar dengan lebih detail dalam tajuk yang akan datang. Tajuk selepas elektrik nanti you akan belajar. Ini sangat menarik sebenarnya sebab dia berkaitan dengan keperluan kita. Kalau tak ada elektrik, kita tak tahu you all ni boleh hidup ke tak kan. Kalau tak ada elektrik, zaman mak bapak, zaman nenek moyang kita dulu boleh hidup tak ada elektrik, dia pakai pelita je. Tapi zaman sekarang saya tak pasti adakah anda boleh hidup ataupun tidak tanpa elektrik. Sebab apa? Sebab anda tak boleh nak charge anda punya handphone. Okey, begitulah keadaannya kan. Jadi memutarkan turbine dan lain-lain lah. Okey, so boleh baca kat situ. And then penggunaan sifon. Okey, penggunaan sifon pun memerlukan perbezaan ketinggian juga. Okey, bila air masuk kat sini je, so dia akan terus sedut. Tak apa, tanpa lagi kita letak motor, kita tak pump ke apa, dia terus bergerak ataupun mengalir sendiri. Okey, baca sikit kat sini. Sifon digunakan untuk memindahkan air dari kawasan tinggi ke kawasan rendah. Salur yang dipenuhi dengan air dimasukkan satu hujung ke dalam tangki air yang berada di kedudukan yang tinggi, manakala satu hujung diletakkan di kedudukan yang lebih rendah. Okey, so pengaliran air keluar dari hujung D, ni hujung D ni, okey, menghasilkan tekanan rendah di hujung B. Di hujung B tekanan rendah. Okey, so di titik B, di titik B tu. Ni A, B, C kan. So tekanan rendah kat situ. Jadi tekanan atmosfera menolak air ke dalam tiub A. Jadi ada tekanan atmosfera kat sini. Tekanan atmosfera yang kita tahu tadi kan, kita cakap dia sentiasa menekan kan. So ditekan air, jadi kat B ni rendah, jadi air akan ditolak naik. Begitu ditolak naik, lepas tu sampai kat sini, graviti tarik lah. Okey, so dia akan berterusan, sehinggalah dia punya ni habis ataupun sehinggalah dia sampai sama level. Katakanlah kita punya basin ni besar tinggi macam ni kan. So dia akan air dah tinggal banyak ni, so ketinggian basin pun kat sini. So dia tak pergi lah. Okey, bila dia sama level tu dia dah tak pergi dah. Okey, tapi nampaknya baldi ni boleh dipenuhkan lah kan. Okey, kemudian sifon, okey tu dah cerita tadi. Okey, so saya rasa sampai kat situ. Sampai kat situ untuk 2.1, harap you faham. Kalau tak faham, baca lagi dan boleh ulang tonton. Boleh ulang tengok apa yang saya ceritakan tadi. Kalau tak faham juga, bolehlah datang ke grup Telegram Mudahnya Fizik tu untuk
bersama-sama dengan kami berbincang di sana. Okey, sehingga bertemu lagi untuk subtopik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.